Oke, jadi di sini kita mau mengkaji dengan lebih mendalam satu perkara yang ada orang cakap benda ini merupakan satu masalah, ada orang cakap benda ini bukan masalah kepada budak tahun 1 kan. So, format perbincangan video ini kita akan pertama sekali kita mau tengok dulu sebab sebelum bila kita mau selesaikan satu masalah, apa langkah pertamanya? Kita kena pasti dulu sebenarnya ini masalah ke tidak. Adakah dia betul-betul masalah? Kemudian sebelum kita selesaikan kita mesti tahu kenapa lah masalah ini wujud. Kalau betul dia masalah lah kan. Okay, yang ketiga barulah kita tengok apakah kita cari dan cadangkan cara penyelesaian yang kita boleh uji. Sebab yang perkara ini walaupun kita cakap mungkin silibus baru akan diubah dan sebagainya, tapi kita tidak boleh tunggu sudah kan. Okay, kita mau tengok bagaimana kita mau selesaikan sekiranya pelajar kita ada masalah di sini. Okay, so hari ini kita tidak ada pelajar, tapi perkara ini kalau kita mau sebenarnya kita boleh uji dengan orang dewasa saja. Dan sebenarnya contohnya kita boleh ambil saja mana-mana orang dewasa dan kita tanya dia 36 lebih apa daripada 32. Dan biasanya jawapannya apa? Lebih besar. Lebih banyak, lebih besar kan? Dan bukannya jawapan yang dikenal di dalam buku teks kan? Kemudian yang ini merah hijau pula ada tempat kosong. Apa kalau yang lebih orang besar. Yang lebih matematik pun mungkin dia akan guna begini kan? Iya. Tanda matematik kan? Okey, itu satu masalah lah. Manakala soalan yang ini 7 lebih 3 daripada 10 kan? 10. Macam 10 kan? Kalau kita tanya orang biasanya akan cakap 10 dan terutamanya kurang itu 12 kurang 5, 7 lah. 7. Sebab dia akan nampak 12 tolak 5. Ataupun kalau saya sendiri saya pernah nampak 12 kurang 7 lebih 3 betul lah. 12 kurang 5 salah lah. Kan? Because tapi bukan itu yang dikehendaki kan. So kita nampak kalau orang dewasa pun menghadapi masalah menjawab dengan spontan. Okey. Apalagi masalah apalagi pelajar tahun 1 lah. Okey, itu kita rasa dari mana? Daripada adakah nombor yang mengelirukan kita? Ayatnya kan? Okey, so itu mungkin bahasa nanti kita kaji. Yang kedua ialah buku teks tahun 1 di sini ya. Atau terus kita tengok DSKP lah sebab buku teks berdasarkan DSKP di mana pelajar perlu belajar dulu nombor bulat sehingga 100 membanding menganggap barulah kita tengok akhirnya baru dia tambah. So sedangkan soalan ini 52 lebih berapa daripada 48 mungkin orang dewasa pun kita akan tolakkan 52 tolak 48 dan bukan saja tolak ini melibatkan penolakan 2 digit yang melibatkan peminjaman kan. So di sini yang itu kami testing pelajar tahun 1 memang ramai yang belum lagi menguasai puluh dengan sah kan. Dia dapat 32, dia tahu 32, dia tahu 33 tapi dia nampak dia sebagai satu nombor. Dia tidak tengok dia sebagai ada 30 kemudian ada 2 yang berasingan begini kan. Tak natural kepada mereka. So memang agak suka yang inilah. Tapi kalau kita bandingkan dengan huraian yang sebelum ini ya. Ini saya tercari lagi KBSR English. Ada bezanya di mana kita tengok dia hanya belajar dulu nombor 0 ke 10 dan lepas tu dia akan terus tambah. Tapi tambah 1 digit. So dia belajar tambah dulu dan highest total of 10 kan. Kamu nampak ada sebabnya tak lebih daripada 10. Dulu pun ada sudah soalan yang begini, dulu tambah apa sama dengan 9. So biar pelajar kuasai sedikit tambah, sedikit tolak, barulah pergi ke fahamkan nombor berbelas. So ini sangat penting bagi mereka masa barulah kita masuk ke 100 hanya untuk memahami apakah maksud nombor tersebut. So lepas itu dia tidak terus tambah tolak 2 digit pada tahun 1, tidak ada. Sebaliknya fokus kepada tambah tolak yang penting itu tambah tolak sampai 18. 18 maksudnya maksimumnya 9 tambah 9. So di sini yang sepatutnya mereka guna banyak cara nak kumpulkan 10 dan sebagainya. So addition high total 18, kemudian subtraction pun range dia 18 dan cukup untuk tahun 1 kita nampak. Okay. Yang lain akan kepada tahun 2 lah. Okay. Tapi yang ini mungkin kita akan kupaskan lagi dalam satu video lain lah kan. Di mana kita patut perkenalkan tambah tolak 2 digit. Jadi rasanya kita boleh setujulah ini memang menjadi masalah walaupun mungkin ada sebagian pelajar okey juga kan.
Okay, tapi kalau dia menjadi masalah kepada, kalau bukan semua pun separuh pelajar, rasanya kita perlu selesaikan lah. Okay. Jadi untuk sebab kenapa saya rasa untuk video ini, sebab kita nampak ada dua kan, satu dari segi bahasa dan satu lagi bila dia sudah melibatkan 2 digit. Okay. So ini mungkin lebih kepada susunan dalam DSKP. So ini kita akan bincang dalam video yang lain. So pertama kita tengok bahasa. Okay. Kita address dulu, biasanya orang akan defend dengan apa? Dia akan cakap ini bukan masalah sebab ini adalah bahasa matematik. Benar kan orang cakap begini? Memanglah. Memang pun biasanya kita tak cakap guna bahasa begini, tapi dalam buku teks kita kena guna ayat ini, so kita ikutlah. Okay? Dan kadang kalau bila kita cakap kenapa buku latihan ini begitu susah pun, dia akan cakap rujuk balik buku teks, ikut saja syarat dalam buku teks kan. Tapi kalau benda ini ataupun struktur begini tidak biasa digunakan kehidupan seharian, yang dia akan cakap beginilah sebab ini adalah bahasa matematik. Okay? Tapi saya sendiri kurang setuju lah. Bahasa matematik yang sebenar ialah apa? Simbol. Ya, simbol. 4 lebih besar dari 3, ataupun 4 tolak 3 sama dengan 1. Yep. Nah, simbol ini dicipta supaya semua orang boleh bersetuju. Okay. Kemudian kita mau kaji lagi, adakah benar-benar bahawa struktur ayat yang digunakan dalam buku teks adalah sebenarnya bahasa matematik yang sebenar? So kalau kita bandingkan, jadi kita tengok di sini, ini adalah buku teks BM dengan DOP ya. Tapi pertama sekali, kamu punya English bagus kan? So kalau kamu tengok yang ini, 13 is blank more than 11. Jelas kan? Okay. Jelas kita adalah 2 kan? Sebab ayat ini memang pun English memang kita akan sebut begini, 13 is 2 more than 11. Normal. 11 is 2 less than 13. Yang ini less mungkin kurang sikit lah, tapi more than macam memanglah ini ayatnya kan. Okay. So kita pun tidak pasti adakah yang BM ikut English ke English ikut BM. Nah, kita fahamkan buku DLP dengan buku BM dia exactly the same kan. Okay, tapi ayatnya, okay, so sekarang yang kita nampak seakan-akan kita menggantikan perkataan more dengan lebih dan juga less dengan kurang. Adakah sebenarnya kita hanya boleh ganti begini tanpa mengira struktur dalam bahasa BM? Okay, mungkin ada orang cakap taklah kita mesti ikut English kan. Okay, tetapi kita tengok, kalau kita mesti ikut English, adakah bermaksud SJKC dan SJKT punya buku pun mengikut struktur ini? Okay, so ini adalah buku SJKC. Okay, bahasa Cina saya pun tak bagus, tapi yang saya tahu ialah perkataan ini ialah macam maksudnya dia lebih kurang kepada sama dengan. Okey, yang ini tu dia akan difahamkan sebagai ditambahkan, dan ini akan difahamkan sebagai dikurangkan. So ayat ini untuk bahasa Cina dia akan fahami dia sebagai 4. Bila ditambahkan 1 dia akan menjadi 5. So itu struktur ayat yang biasanya kita cakap dalam bahasa Cina. Walaupun kamu tengok dia tidak sudah ikut pun yang bahasa Inggeris kan. Kamu tengok yang di sini dia tidak bermaksud ikut struktur bahasa Inggeris. Sebab tidak ada perkataan yang sesuai untuk dijadikan struktur ini ke dalam bahasa Cina. Okay. Satu lagi ialah kamu tengok yang sebelah ini pula, dia 6, 2. Kamu rasa perkataan di tengah-tengah ialah apa? 6, 2. Dia sedang buat apa? Banding. In fact perkataan ini adalah banding. Okay. So kalau kita tengok ayat ini, dia maksudnya 6 berbanding dengan 2 lebih banyak sebanyak 4. Itu struktur ayat yang ini. Nah kalau kita tengok balik BM, boleh kita fahamkan 6 berbanding dengan 2 lebih banyak sebanyak 4. So tiada masalah untuk fahami dua-dua ayat ini, walaupun dia tidak sama dengan struktur bahasa dalam bahasa Inggeris. Nah, sebenarnya saya rasa dia tidak ada cara untuk kita fit supaya itu, sebab biasanya memang dalam bahasa Cina pun kita akan cakap begini. 6 kurang 2, 4.
Dan di sini sangat jelas bahawa 4 ini tua Pak, ini sal. 4 kita akan faham sebab struktur BC. Kita faham ini sebagai apa kita panggilnya? Bila di kata kerja ke? Kata kerja. Kita faham ini adalah kata kerja. Dan ini sebab kita cakap banding dulu kan. Yep. Kita sudah tahu dalam data kita sedang membanding. So kita walaupun perkataannya sama, kita membanding siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Okey. Untuk bahasa Tamil saya pun tidak pasti, tapi yang setakat kami tanya memang juga begitu. Sebab kamu tengok struktur ayatnya pun, sorry saya tak pandai baca, tapi kamu tengok perkataannya sama kan? Perkataannya sama, ini pun sama dengan ini sama dengan ini. So mungkin betulkan saya kalau silap, saya rasa perkataan ini adalah banding ataupun sesuatu yang membawa kepada maksud banding. So mungkin juga 4 berbanding dengan 3 lebih kecil, 3 berbanding dengan 4 lebih besar. 2, 3 secara bandingan lebih kecil ke 4. Rasanya begitulah. Maksudnya di sini kesimpulan yang paling penting adalah apa? Kita nampak dalam struktur bahasa lain adalah jelas kita sedang banding. Kan? Tapi yang ini mungkin saya rasa agak susah untuk kita nampak di kenapa banding. Kita tengok lagi kenapa dia begitu. Manakala English ini pun dia tiada perkataan compact kan? Sepatutnya ada perkataan compact. Okay. Tapi kita tengok kenapa. Okay. Tapi sebelum itu kita tengok nota di bawah sini ya. Tegaskan bahawa kemahiran membilang ialah langkah penting untuk kemahiran membanding. Masalahnya di sini untuk contoh yang ini 41 tolak 34, adakah dia mau belajar membilang? Tak apa maksudnya membilang di sini 41 34. Untuk tahun lebih kecil besar kan? So bilang dari 34 ke 41 atau 41 ke 34. Bilang. Either way. So kalau dia membilang 34, 35, 36, 37 sampai 41, ataupun dia ambil 34 di sini, lepas tu dia bilang 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Tidak pastilah, tapi either way pun bukankah lebih bagus yang ini kita selesaikan masa tolak? Ya. Kan? Bezakan cakap terus. So bila di sini, lagi pun kalau di sini kita sudah melatih mereka membilang satu persatu, nanti sampai tolak pun itu saja kaedah dia buat. Seperti kita semalam kita tengok budak itu kan. Yep. Memang 41 tolak 17. Dia tolak pelan-pelan kan, 40, 39, 38, 37 sampai satu tahap dia tak boleh kira sudah. Okay, so mungkin even berbelas pun mungkin tidak sesuai di sini. Sebab 13 dengan 11 bila kita menolak 13 tolak 11 dengan 13 tolak contohnya 8, sebenarnya dua soalan yang agak berlainan dan skillnya kita mau mungkin yang ini kita mau belajar dengan cara lain kan. Okay. Dan juga kita tengok pada asalnya soalan ini bahagian ini patut dikenakan dan memang pun dikenakan kepada pelajar dengan begini. Dan kalau begini saya rasa kalau kita pernah testing kan budak tahun 1 tiada masalah, dia boleh cerita apa berlaku di sini. Tapi perkataan dia guna ialah apa? Tidak cukup. Nah, maksudnya dia betul-betul faham tidak cukup. Bukan, ini terlebih. Terlebih, dia cakap terlebih ada 2 karat lagi. Ataupun kalau manusia dengan gula-gula dia nampak itu tidak cukup, tidak terlebih kan. In fact rasanya itu yang akan natural kepada pelajar dan bukannya ini. Okay, so kita tengok di buku teks pun dia cakap asaminda. Saya rasa ini sebenarnya bukan asaminda. Kita patut guna ini untuk sebagai konsep utama ni. Okay, tapi itu kita nanti balik kepada sini bila cadangan penambahbaikan. So kita balik kepada masalah bahasa tadi. So tadi kita nampak satu masalahnya ialah apa? Tidak jelas bahawa soalan sedang membanding. Okay. Soalan belum membanding dan juga kita sedang guna lebih dengan more. Okay. Kita tengok bahasa dulu masalahnya. Ada beza ke more dengan lebih? So dengan biasanya BM kita akan lebih, kita akan lebih sesuatu kan.
Yang biasanya kan lebih gemuk, lebih kurus, lebih kaya, lebih panjang, lebih kecil, lebih banyak, lebih besar, lebih kecil kan. English tidak kah? More than more. More. English tidak kah? Ada juga kan, tapi kebanyakan contohnya big. Bigger. Dia kan bigger kan? Bigger Dia than, smaller than. smaller, so dia di belakang di sini. Dia bukan more big, bukan more small kan? Tapi kami punya lebih besar, kan? Dia lebih, tapi kecil pula, Kecil. kan? So maksudnya di sini, when we see the word lebih, kita cakap yang biasanya, kita tak tahu dia lebih, dia boleh lebih kecil kan? Maksudnya lebih sekian, lebih sedikit itu masalah kan? Lebih sedikit, lebih kurang dan sebagainya kan? So biasanya kita guna lebih, we are expecting a word behind bah. Kan, bila kita lebih, kita mungkin menunggu perkataan di belakang. So bila suatu ayatnya begini pula, lebih apa? Empat lebih. Tiba-tiba ada nombor kan? Macam Empat lebih tiga. 4 lebih 3 kan? Empat lebih. So dia tidak ngam dengan penggunaan biasa lebih apa kan? Lebih Lebih. besar. Kita sedang menunggu perkataan ini Pak, dan bukannya menunggu satu. Okey. So itu satu bezanya. Kemudian kemudian kita tengok even dalam matematik sahaja, dia ada banyak situasi kan. Satu, kita mau belajar contohnya beginilah kan, nanti kita akan ada soalan begini kan, mau betul ke salah. Satu. Okey, yang kedua, katakan kita mau dia tolak 4 tolak 3 sama dengan berapa kan. Okey, kemudian dalam kes inilah, dalam kes ini sebenarnya kita sedang mau apa? Kita sebenarnya mau belajar banding kan? Banding dua ini, mana lebih besar lebih kecil kan. Kita pun biasa guna lebih besar lebih kecil daripada lebih dengan kurang kan. Dan dia mau tanya kalau dia lebih besar lebih kecil sebanyak berapa kan. Okay. So kita tengok apa ayat yang sesuai sebenarnya di sini. Dan adakah bila kita nampak 4 kurang 3, bila kita terbaca 4 kurang 3, tak kisahlah apa belakang, adakah macam sudah terkeliru? Adakah dia ini? Adakah dia ini ataupun dia adakah ini? Kan sebab 4 kurang 3 Ini yang mana satu? Ataupun yang kedua. dalam otak kamu sudah terfikir kan? Ya. Yang mana satu kan, kita tak boleh bezakan dengan jelas. Sebab yang pertama itu mungkin kalau ayat penuhnya apa? Adakah 4 lebih besar daripada 3 kan? Yang kedua ini pula 4 tolak ataupun kalau kurang dikurangkan kan? Dikurangkan, reduce by dikurangkan sebanyak 3 akan menjadi okay. So kalau kita hanya bergantung kepada satu lakan perkataannya daripada, masalahnya apa? Ujung. Daripada 7. Tak ada hujung kan? Ya. Dia hujung, kita baca 4 kurang 3. Lepas tu baru kita nampak perkataan daripada, barulah kita mau determine adakah ini soalan pertama, kedua, ketiga. So itulah susah. Kan itulah kamu tengok orang dewasa 4 kurang 3 pun dia macam terstuck kan. Rasanya kan? Because it's not natural. Okay. English? Kenapa English macam kurang masalah sikit kita tengok? For, okay, yang pertama dia akan cakap apa? For is, of course ini more lah kan. Tapi kalau less than, let's say 5. For is less than 5. Kenapa dia tak akan bingung sangat? Sebab kita nampak for is kan. Lepas tu less than 5 nya di hujung kan. Sebab ada then sudah kan. Then sudah ini berbanding lah. Tapi kenapa ini pun ada daripada, tapi daripada banyak maksud lagi kan. Dan banyak maksud lagi kan daripada selain daripada berbanding. Ini kita nampak jelas perbandingan kan. Okey. Yang kedua, tiada 4 less 3 kan. Adakah kita cakap 4 less 3? Less. Kecuali kalau adalah less 5%, less 10%. Yeah. Tapi di situ pun kita nampak jelas itu adalah dikurangkan kan. I think adalah dia akan cakap for reduce by
ataupun minus by lah kan. Okey. Manakala so kenapa ayat ini pula Englishnya 4 is 3 less than. Yang ketiga kurang. Ya. 4 is 3 less than 1 ke 7. 4 is 3 less than 4 is 3 less than What? 4 ialah Tiga kurang 3 berbanding dengan 7 kan. Is that kenapa yang ini lebih senang dilihat berbanding BM? Mungkin sebab bila kita baca for is kan, nampak kan? For is kita pecah di sini kan. 4 ialah 3 kurang 7. For is kan, kita nampak kita sedang banding 4 kan. Kemudian dia 3 less, manakala sini kurang Kurang 3. 3. Memang kan sebab 10 BM terbalik kan. Hukum apa panggil kita apa? Hukum DM kah? Tall boy lelaki tinggi kan? Tinggi. Memang patut dia terbalik. Tall boy lelaki tinggi kan? Ini subjeknya ini adjektif kah? Adjektif kah apa? Adjektif. Adjektif apa tak apa. Tapi memang terbalik kan? Adjektif tinggi. Okay. Ya, Tapi at least I think bila kita baca 4 is 3. Yes. Kalau kita baca 4 is 3 doesn't make sense kan? 4 is 3. Tak langsung tiada kan? So, otak kami akan paksa nampak ini 3 less. Dia 3 less. So yang ini maksudnya 3 ini sedang memperlihatkan kan, describing the 4 kan. So 4 is 3 less. So jelas apa yang berlaku di sini. Kita sedang tengok 4 kan. Nah 4 ini dia ialah 3 less than something. Then apa? Then 7 kan. So 4 lebih kecil berbanding 7 sebanyak 3 kan. So maybe English yet that is a bit more clear apa yang berlaku di sini. Okay. BM nya sekarang masalahnya kita baca 4 kurang 3. Nah sudah otak kami berfikir sudah kan, berfikir ini dan sebagainya. So sebab 4 kurang 3. Okay. So how do we nampak sesuatu katanya. At least dia punya English dia clear apa? Kalau dia 4 is 3 less dengan 4 is less than. Okay, sekejap. Ini juga sebab nampak macam hanya hilang perkataan 3 ini daripada ayat. But is it confusing? For English? 4 is less than 7. 4 is less than 7. Okay. 4 is 3 less than 7. Yang bawah nampak lah. Nampak yang atas pun 4 is 3 less than 7. at least kita nampak perbezaan dua ayatnya ni. 4 is 3 less ini than 7. perbandingan. Ini perbandingan. Okey. So ini jelas kenapa 3 less di sini kan. BM-nya 4 kurang 3 daripada 7 dengan 4 kurang daripada 7. So again it is confusing because nombor ini ada ke tidak di sini susah kami jangka. Kan, kemudian tiba-tiba ada nombor di sini kita tak tahu apa berlaku. Bila sini kita ada 3, tiba-tiba ada 3, at least is in front. Kita bukan sedang banding 4 dengan 3, kita sedang banding dia sedang kurang sebanyak berapa? 3. So yang native speaking English dan biasanya kita tengok tulisan English pun memang dia akan cakap begini, 4 is 3 less than 7. The number of boys is 5 less than the number of girls. Bilangan pelajar lelaki adalah 5 kurang 5 kan? Kan? Kurang 5 kurang 5. So the ayat it doesn't make sense kan? Bagi bagus, tapi kalau BM nya ditukar kepada 4 adalah you see the is actually important bah. Ya. Ataupun ialah ke adalah ialah ke adalah tadi pun ya. Adalah lebih kecil. dari Lebih kecil, lebih besar, jauh lebih bagus daripada perkataan lebih dengan kurang. Because lebih sendiri sudah di sini. So 4 adalah lebih kecil berbanding 7 sebanyak 3.
Rasa kalau kita tanya mana-mana orang dewasa, mana ayat yang mana lebih senang difahami, A ke B? Walaupun I know is lebih panjang. A ke B lebih bagus? B. B lah kan, 4 adalah lebih kejuruan 7 sebanyak 3. Dan saya rasa pelajar tidak ada masalah pun faham bahawa 4 adalah lebih kecil daripada 3 sebanyak 7. Bagi mereka contohnya kan 4. Okay. Dalam konteks bahagian ini ya, okay, begini. Tanya mereka, mana lebih banyak, mana lebih sikit? Yang merah ke yang biru? Yang biru lah banyak. So 4 lebih kecil lebih besar? Okay. 4 lebih kecil. Berapa? Sebanyak berapa? Then mereka buat inilah. In fact, ini konsepnya one to one correspondence. This is the one to one correspondence. So masih lagi terbagi 3. Okay. So adakah hanya kita yang rasa ini ada masalah, ataupun kita tengok definisi di kamus DPP ya, Dewan Bahasa Pustaka Online. So kita tengok kurang, definisi kurang. In fact kita tengok yang pertama ialah biasanya kalau kamus yang pertama itu yang paling selalu digunakan. In fact kurang yang pertama ialah yang ini, tidak cukup, lebih melampaui. Maksudnya itu yang paling biasa digunakan dalam BM. Dan bila kita nampak kurang, itu juga masalah kan. So kita tengok kurang pun yang satu tidak cukup, yang kedua bilangan sesuatu yang belum cukup, masih lagi bukan yang definisi di sini. Sehinggalah yang 3 lebih rendah atau sedikit daripada sesuatu. Banyaknya hasil padi tahun ini kurang daripada hasil tahun depan. Apa maksudnya banyaknya? Banyaknya. Kurang daripada hasil tahun lalu. Nilai barang yang diimport kurang daripada yang diekspor. But even then dia sedang bandingkan dua benda kan. Dia bukan bandingkan dua angka. Bila kita banding dua angka macam susah sikit. Boleh kan bilangan lelaki kurang berbanding bilangan perempuan. Okey. Kan kita boleh bayangkan apa berlaku di situ. Okay, dan juga mau tengok nombor 5, nombor 6. Ditolak. Ditolak. 5 kurang 1 tinggal 4. 5 kurang 1. Ya, Kan itu biasa kita cakap kan. Kita beli apple, okey kurang 1. Kurangkan 1. Walaupun sepatutnya dicakap dikurangkan kan apa kan. Itu sebab kita cakap 7 kurang 3 kita rasa 10. Bukan. 7 kurang 3. 7 kurang 10. Pakai 10 tengok. Masih banyak. Okey. Manakala apa lagi? Ya kurang ajar lagi. Ya, sebab perkataan kurang itu terlalu banyak. Mungkin tak itu sebabnya bila kita nampak kurang, otak kami sudah berfikir, kami pun rasa agak susah. Kan? Okey, manakala dengan lebih melampaui had biasa. So yang mana yang nombor berapa yang baru kegunaan di sini nombor? Sesuatu yang tinggal itu maksudnya baki kan? Baki bagi konsep lain sudah bertambah. Dia lebih berani bertambah kan. So 4 lebih 3 kita akan rasa dia 7 kan. 4 lebih 3 kita akan rasa 7. Nampak perkataan daripada kena tukar balik 1. Susah kan untuk otak kita bertukar. Adakah yang dalam perbandingan menyatakan sangat? Ini pun bukan guna matematik. Mana nombor 5? Banyak dia punya definisi. Okay. So kalau dengan sini kita nampak lah dia bukan masalah matematik tapi masalah bahasa. Okay. Dan sekali lagi kita tengok kalau bahasanya tidak sesuai, kita kena adjust ikut bahasa tersebut. Okay. Dan tidak perlu kita ikut sesuatu, contohnya bahasa Inggeris. Konsepnya masih sama. Satu lagi ialah bila tiada nombor di depan perkataannya. Kita biasa guna juga kan, iaitu contohnya lebih 100 kurang 20. Mungkin adakah ini juga mengganggu kami punya prosesnya? Sebab biasanya kita cakap lebih 100 ini macam mana? Lebih 100 penduduk datang hari ini kan? Lebih 100 penduduk datang di mana di depannya tiada number. Kurang 20 pelajar hari ini.
Kan, so biasa kita nampak lebih bila dipadankan dengan lembut tanpa apa-apa di tengah-tengah lah. Bila itu juga akan. Kalau English, more than 100. 100. Betul, betul. Sekali lagi mungkin perkataan ini membantu. More than kan, Mm-mm. dia bukan more 100 kan. Di sini lebih saja kan, tiada apa-apa membantu kita jelas bahawa kita sedang membanding. Okay, so when di depannya ada nombor, masalahnya bila depannya ada nombor 500 lebih 100, kita tidak tahu what we talking about kan. Ya, Tapi kalau English 500, more than 100. no, dia mesti ada perkataan is. Ya, Ya, 500 is more than 100. Tak salah. Okey. Kemudian kalau dia mau cakap 500 ialah 100 lebih besar daripada, dan dia akan cakap apa? 500 is 400 more than 100. Manakala BM pula 500 lebih Lebih besar. lebih Lebih 400, kemudian tiba-tiba daripada. Daripada. Tak ada. That's why you can see it doesn't work. Kan? It doesn't work bila kita begini. Terlalu banyak interpretasi sudah, terlalu sikit perkataan di situ. Kan? Sebab terlalu banyak maksudnya itu lebih itu. Lebih 100 itu maksudnya lain. 500 lebih daripada. Okey. Satu lagi mungkin kita perasan kenapa English di sini 400 dengan 100 ini more-nya di tengah-tengah. Yup. Kan? Manakala di sini tengok 400 dan 100 hanya ada perkataan daripada dan lebih itu di depan. Mungkin itu sebabnya kita susah bezakan yang 400 ini dengan 100 ini. 400. Kan? Dan bila dia lebih 100 ada maksudnya sudah. Sekarang 4 lebih 400 barulah kamu baca daripada, lepas sudah daripada 100. Okey. So kita boleh conclude di sini itulah. Jadi kenapa ini masalah, satu ialah bahasa, satu adalah digit kan. So cadangan penyelesaian untuk di sini ialah apa? Guna bahasa mudah. Okay. Bukan guna bahasa. In fact mungkin ada orang akan cakap jangan kamu guna ayat kamu lagi panjang kan. Yup. Tapi sebab I think terpaksa kita guna ayat 4 kemudian lebih kecil berbanding 7 sebanyak 3. Saya rasa tidak masalah. Kita cuba tengok yang balik kepada soalannya. Kalau kita tukar, ya bayangkan apakah ayatnya akan jadi. Kalau kita tukar ini akan jadi apa? 3 lebih besar atau kecil Kecil. berbanding Besar. 2. 2 sebanyak Satu. 1. Ataupun kita buat begini je. Nah, boleh juga. Kan? In fact kalau kita kosongkan ini dengan gambar raja tersebut, semua pelajar boleh jawab. Boleh. Atau mungkin kena 3 lah di sini kan sebab. Ataupun letak yang di belakang sebanyak 1. Sebab kalau kita leave everything blank, in fact dia boleh 2. 3 lebih besar berbanding 2 sebanyak 1. 2 lebih kecil berbanding 3 sebanyak 1. Oh ya. Boleh juga. Kan? Dan kita boleh uji betul-betul pelajar punya kefahaman. Nah, dan bukannya interpret yang apa kita mau interpret itu kan. Nampak? Okey, kita cuba yang di bawah pula. 7. Tu kalau kita guna struktur tadi, dia akan 7 lebih lebih daripada tempat kosong. lebih besar daripada berbanding. 3. berbanding. I still prefer the word berbanding kan. No. Daripada from kan, actually English from kan, bukan than kan. Okay, then. Kalau 7 lebih besar berbanding apa? Sebanyak 3. 3. 7 lebih Kamu besar. rasa pelajar kita boleh jawab? 17 lebih besar 7 berbanding lebih besar daripada 4 sebanyak 3. 7 lebih besar berbanding
Ya, 7 lebih besar 7 lebih besar berbanding 4/3 kan, natural kan? Dia Ah. akan tolak lah kan. Dia tolak. Dia tidak tolak pun kalau dia lukis pun maybe boleh lah 7 lebih besar berbanding atau sebanyak. Okey. So maksudnya kita guna, bukan kata kita guna perkataan yang senang, kita guna bahasa yang biasa. Kan? Okey. So yang ini, Mudah so dipahami. maksudnya satu, kita tukarlah perkataannya kan, bahasa. Okey. Yang kedua, itu dah tentu biarlah dia 1 digit saja. Ya. Ya. Digit dulu. Jangan masuk ke digit 2 digit. In fact kita boleh buat macam yang KBS dulu, kita tengok. Kita tambah tolak dulu 1 digit, barulah kita bandingkan kepada 2 digit. Barulah bila kita buat 2 digit yang 1 ke 20 itu dengan 1 ke 100, barulah di situ kita balik kepada suruh pelajar bandingkan 17 dengan 13 contohnya. Kan? Yang mana lebih besar? Besar sebanyak berapa? Nah, bila mereka banding, mereka bukan mengira sudah 13, 14, 15, 16, 17. Kan? Mereka boleh banding sudah 10 dan sebagainya kan? Okay, so takutnya untuk bahagian ini 1 digit sahaja, dan sudah tentu maksudnya kita lebihkan yang contoh seperti yang macam tadi. Contoh konkret. Kan? Kalau kita buat aktiviti contoh konkret, okey, sekarang ada 3 pelajar. Kan? Cikgu ada 2 kuih ataupun something like this lah kan? Ataupun ada 4 pelajar, ada kuih. Suruh mereka guna ayat sendirilah. Cukup tak cukup? Terlebih, okay, lebih berapa kan? Yang sebagainya. Siapkan. Jadi di sini sedikit sebanyaklah perbincangan dan kajian kami tentang masalah ini. So kita daripada sini mungkin kita boleh nampak sebenarnya soalan adakah dia susah ke senang, sebenarnya bukan begitu. Soalan susah ke senang sebenarnya soalan yang susah. Dia bergantung kepada banyak teknikal kan kita mau lihat kan. Dan bukannya setakat kita mau cakap adakah pelajar sekarang lebih pandai daripada dulu ke, ataupun kita mau cakap kita mau pelajar sekarang lebih advance dari dulu. Saya rasa itu tidak sebenarnya membantu dalam kita mau mengkaji betul-betul teknikalnya. Dan kita dapat di sini sebenarnya teknikal itu yang penting kita bincangkan. Jadi daripada sini harap kita boleh tidak semestinya apa kita bincang di sini betul kan. Dan mungkin ramai lagi nampak benda yang kita tidak nampak. So berharap kita akan teruskan perbincangan dari sini. Dan juga kalau kita setuju bahawa dengan cadangan penyelesaian bahawa kita perlu tukar perkataan-perkataan begini kan, sudah tentu kita tak boleh tukar buku yang sudah diprint. So mungkin kita boleh bekerjasama. Mungkin mana ada guru yang buatkan worksheet dengan buku yang lebih sesuai dan boleh dikongsi dan diperbagi bersama lah. Okay, so itu mungkin satu cadangan lah.